Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk ruangan komentar SPM hari ini, kita akan berbicara berkenaan cuti sekolah atau cuti belajar. Terus bersama dengan Raja Sofia dan tetamunya untuk kupasan perbincangan. Baik, terima kasih Munawar, dan seterusnya seperti yang Munawar kongsikan tadi, itu antara tajuk yang akan kami bawakan kepada anda semua untuk komentar pada kali ini, iaitu cuti sekolah atau cuti belajar. Jadi apa yang perlu kita sebagai ibu bapa lakukan untuk memastikan anak-anak kita tidak lalai dengan keadaan bercuti, bersukaria dan sebagainya. Dan bersama dengan saya sekarang ini di studio, saya kenalkan iaitu Datin Prof. Dr. Mariani Muhammad Noor, merupakan Profesor Fakulti Pendidikan Bahasa dan Psikologi Universiti Syahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sofia. Apa khabar, Datin Baik, Prof? sihat. Alhamdulillah. Baik, Datin Prof, bila kita bercakap tentang cuti sekolah ni kan, kebanyakannya anak-anak dan ibu bapa juga mengambil peluang lah di sini. Maksudnya mungkin bagi anak-anak berehat seketika, mungkin berehat ialah bersama dengan gadget, meluangkan masa bersama dengan gadget-gadget ataupun media sosial. Tetapi perlu untuk ibu dan bapa memainkan peranan yang cukup penting untuk membahagikan masa-masa untuk anak-anak ni ulang kaji pelajaran supaya tidak terketinggalan. Prof. Ya. Itulah kadang-kadang bila saya sambut balik apa yang Sofia kata, kadang-kadang apa yang ibu, terutama ibu lah ya, ibu cuba buat pada anak-anak, anak akan kata cuti sekolah. Betul. Jadi tadi kita sebut cuti belajar. Mana cuti belajar ni cuti daripada orang kata sesi pembelajaran, cuti daripada membaca, cuti daripada buat assignment dan segala-galanya. Cuti belajar. Ya. Cuti sekolah, ini yang dikatakan cuti sekolah ni, ibu bapa ambil peluang untuk bersama-sama dengan anak-anak beriadah keluar dalam negara ataupun keluar negara. Jadi di mana mereka pergi, sama ada cuti dalam negara, cuti luar negara ataupun cuti daripada proses belajar dan sebagainya, pastinya gadget memainkan peranan yang penting. Betul. Sebab pada kita sekarang ini semua peringkat umur menggunakan gadget. Ya. Semua peringkat umur menggunakan gadget sebagai medium kan? Saya boleh kata medium, tetapi saya nak katakan sebagai alat hiburan. Alat hiburan. Betul. Lalu kita, kalau alat hiburan itu kita tengok TV, konsert dan sebagainya, tontonan drama kan. Tetapi sekarang ini bila kita kata alat hiburan itu, dia boleh dijadikan sebagai alat hiburan. Tetapi kalau boleh, biarkanlah dia dijadikan sebagai hanya alat hiburan tambahan sahaja. Jadi perlu ada ruang dan tertentu untuk memastikan anak itu menggunakan gadget. Boleh menggunakan gadget, tetapi jika keterlaluan menggunakan gadget itu, dia boleh mendatangkan kesan-kesan yang negatif. Ya, daripada aspek perkembangan psikologi anak-anak itu, begitu juga dengan aspek-aspek yang lain. Dan yang paling penting, waktu cuti sekolah ini adalah family time. Di mana perlu berlaku interaktif. Biasalah Sofia, kalau cuti sekolah, kalau bukan cuti sekolah, mak ayah pergi bekerja, pergi pagi, keluar balik malam, ada yang balik malam. Anak-anak pun pergi sekolah waktu pagi, balik tengah hari, balik rumah, dia akan bersama dengan pembantu rumah. Memang ada gadget. Hello, buat apa sekarang? Assalamualaikum, anak ibu buat apa? Ya, ada interaktif. Tetapi interaktif ini biarlah interaktif secara bukan sahaja fizikal. Boleh kita pegang-pegang anak. Begitu juga dengan emosi. Dia mahukan, orang kata, kasih sayang. Mungkin di luar sana mungkin kata, sayang dah bagi dah. Tetapi ada cara dan gaya untuk anak itu betul-betul tahu, ya, ini yang dikatakan sayang itu. Ya. Bonding tu kan? Bonding itu sangat penting. Ini yang kita katakan sebagai secure attachment. Ya. Maknanya perapatan yang begitu akrab. Jadi walau jauh dekat, dia tahu bahawa ibu bapa dia memang menyayanginya sepenuh hati. Orang kata menghayati betul kasih sayang. Jadi gadget di sini kita perlu hadkan penggunaannya. Kadang-kadang gadget ini jika dibiarkan sebagai babysitter. Betul. Ya, kalau katakanlah anak saya ada anak, kemudian balik daripada kerja, dia nak masak sebagainya, anak bising-bising, okey, serahkan. Nak diamkan lah bagi. So itu kita katakan babysitter. Kalau kita pergi mana-mana restoran pun, kita tengok, wah, keliling-keliling meja. Saya tak mengatakan orang lain. Kadang-kadang keluarga saya pun saya nampak, semua pakai gadget. Jadi perlu ada had, masa dan juga perkara-perkara lain yang perlu dilakukan.
Okey, maksudnya di sini dibenarkan tetapi perlu ada had masa lah untuk Ya. kita masih lagi memberi kasih sayang secara zahirnya kepada anak-anak kita, ada bonding dan sebagainya. Okey, dan kita bersama dengan seorang lagi tetamu yang berada di dalam talian. Itu saya kenalkan Tuan Nik Zulkifli Ibrahim, merupakan Ketua Cawangan Program Kesedaran Awam Bahagian Keselamatan Kebakaran JBPM. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofia. Ya, baik Tuan. Tadi kita ada kupas berkenaan dari sudut psikologinya bagaimana untuk kita sebagai ibu bapa untuk ialah melakukan aktiviti bersama dengan anak untuk memastikan anak tidak terlalu attach bersama dengan alat peranti ataupun gadget. Dan dari sudut keselamatan pula ketika ini ada kalanya ialah kita faham ibu bapa perlu untuk berkeluar bekerja dan anak-anak yang ditinggalkan di rumah, mungkin dari segi faktor keselamatan juga perlu kita titik beratkan agar anak-anak yang ditinggalkan di rumah dalam keadaan selamat dan tidak terabai. Tuan. Betul. Okey, yang pertamanya adalah sebenarnya anak-anak ini kalau boleh tidak bolehlah dibiarkan secara bersendirian tanpa pengawasan. Ya. Jadi ibu bapa seharusnya memastikan bahawa anak-anak ini tidak dibiarkan secara bersendirian. Banyak insiden yang berlaku di mana kanak-kanak yang telah ditinggalkan secara bersendirian telah terlibat dengan malapetaka dan mendatangkan tragedi. Jadi untuk itu saya memohonlah kepada ibu bapa sepanjang anak-anak berada di cuti sekolah ini perlulah memastikan bahawa kediaman kita adalah kondusif dan selamat dari segi sebarang kemungkinan untuk berlaku kecederaan ataupun kemalangan. Contohnya kita ambil dari segi boleh mengamalkan apa yang kita namakan good housekeeping ataupun best practice supaya perkara-perkara yang tidak diingini dapat dikurangkan risiko dia dan sekiranya berlaku ianya tidaklah berskala yang besar dan tidak mendatangkan kemerbahayaan kepada anak-anak kita. Dan sekali lagi saya ingatkan bahawa sepanjang cuti sekolah ini kalau boleh janganlah ada insiden yang melibatkan kanak-kanak terperangkap ataupun terlibat dengan sebarang kejadian tidak diingini tanpa pengawasan ibu bapa ataupun orang-orang yang dipertanggungjawabkan untuk mengambil berat tentang anak-anak kita inilah. Baik, Datin Prof. Jadi itu dari sudut keselamatan. Maksudnya dari sudut pandang keselamatan sendiri pun kita tidak boleh mengabaikan ataupun biarkan anak-anak kita tanpa sebarang ataupun tanpa pengawasan. Dari sudut psikologi sendiri juga kita tidak boleh abaikan anak-anak. Maksudnya biarkan anak-anak dengan gadget ataupun peranti sahaja. Babysitter kan kata Datin tadi. Jadi Datin Prof, di sini perlu untuk ibu dan ayah mungkin luangkan masa yang lebih sikitlah sepanjang musim cuti sekolah ini juga. Kita ambil kesempatan yang ada ni untuk mungkin cari aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan pasangan. Walaupun mungkin tak perlulah lama, tetapi ada masa yang berkualiti bersama. Prof. Okey, sebelum tu saya tertarik dengan apa yang Tuan Nik sebut tadi ya. Dia sebut tentang anak-anak tidak, kalau boleh elakkan dibiarkan ataupun tidak boleh untuk dibiarkan tanpa pengawasan. Betul. Jadi kalau dalam Akta Kanak-kanak 2001 ini boleh membawa kepada aspek pengabaian. Jadi kalau pengabaian ini kita tahu bahawa walaupun di depan mata, kadang-kadang jika tidak diambil peduli apa yang anak-anak itu lakukan, contohnya mak masih lagi di dalam rumah tetapi anak di luar rumah, itu pun boleh dikatakan sebagai pengabaian. Maknanya lalai dan cuai untuk memantau keselamatan anak-anak. Baik, tadi soalan Sofia tadi ya, kita kata family time. Ya, family time. Tapi kalau kita lihat cuti minggu, cuti-cuti sekolah ya, kalau cuti sekolah kali ini 1 minggu, ya, 1 minggu. Akhir penggal dia akan mengambil hampir sebulan atau sebulan, ya. Jadi ibu bapa akan mula membuat perancangan ke mana hala tuju. Bagi yang ada-ada, mereka akan keluar negara atau dalam negara. Bagi yang perlu orang kata memantau juga
kekangan kewangan, mereka akan lakukan aktiviti dalam rumah. Betul. Baik. Dalam rumah perlu ada pengawasan, terutama waktu cuti sekolah. Ya, sama ada salah seorang daripada ibu bapa itu mungkin meluangkan masa bersama, maknanya perlu ambil cuti dan sebagainya, bersama-sama dengan anak-anak ini untuk memastikan bahawa mereka juga belajar secara tidak langsung. Kan kalau di sekolah mereka belajar. Betul. Tetapi di rumah mereka juga perlu belajar secara tidak langsung, terutama daripada aspek kemahiran-kemahiran, contoh seperti tolak ansur, mengambil giliran, boleh menerima kalah dengan menang. Maklumlah kalau 5 adik-beradik dalam rumah, jadi bayangkan apa yang akan berlaku. Jadi di sini ibu dan bapa perlu lebih bijak, lebih pintar untuk melaksanakan aktiviti. Baik, ada yang kata ruang kecil, bahan tak ada. Jadi kita perlu ingat bahawa perlu dikenal pasti psikologi ke anak-anak ini. Mungkin saya boleh berikan tips iaitu kalau daripada aspek psikologi kanak-kanak, mereka ini suka aktif. Betul. Hands on. Ya, betul. Menggunakan alat peranti itu tidak aktif. Tetapi minda mereka aktif dengan permainan yang seolah-olah berlaku secara fizikal. Jadi kalau di luarannya, dasarnya, aktiviti pelbagai. Aktiviti yang melibatkan motor halus. Untaian manik-manik. Okey. Kemudian aktiviti mewarna, melukis, aktiviti capan. Mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, mereka akan memahamilah. Kemudian aktiviti collage. Atau mungkin itu yang lama. Bawa keluar rumah. Aktiviti, kalau ibu bapa itu sendiri lakukan aktiviti di rumah, mereka boleh melibatkan diri bersama supaya mereka sentiasa aktif, dan di sinilah kita terapkan apa yang kita katakan budaya bantu-membantu, budaya hormat menghormati. Jadi bukan 2 in 1, 3 in 1, banyak. Betul. Jadi atas kebijaksanaan ibu bapa itu sendiri yang memilih, mencaturkan aktiviti yang sesuai. Kemahiran motor halusnya, apa aktiviti. Kemahiran motor kasar, apa aktivitinya? Main bola. Ataupun ketenteng. Kalau orang dulu-dulu main ketenteng. Gasing. Mungkin ada yang kata, itu zaman dulu. Zaman dulu, zaman sekarang kanak-kanak wajib bermain. Betul. Kerana bermain adalah bisnes mereka. Itulah kanak-kanak. Itulah dia kanak-kanak. Betul. Jadi kalau kita nak kanak-kanak itu duduk diam, nanti bila dah duduk diam, susah hati pula. Betul. Apa jadi dengan anak aku dan sebagainya. Jadi banyak lagi aktiviti-aktiviti keseimbangan badan. Orang kata keseimbangan badan ni main, orang kata tarian-tarian yang okey, siapa tak jatuh menang. Jadi sebenarnya banyaklah aktiviti yang boleh dilakukan bersama. Baik, Datin. Dan Tuan, mungkin dari aspek keselamatan juga di kesempatan yang ada ni, ialah ibu bapa mungkin bawa anak-anak keluar seperti yang Datin kongsikan tadi kan. Mungkin pergi bercuti di luar negara, ataupun mungkin juga aktiviti-aktiviti lakukan di rumah. Jadi mungkin ada sedikit tips keselamatan yang perlu dilakukan oleh ibu bapa agar keselamatan mereka dan juga anak-anak itu terjamin, insya-Allah. Okey, terima kasih Sofia. Yang pertamanya adalah macam yang telah saya nyatakan tadi, bahawa sepanjang anak-anak berada di rumah pada masa ini, kita perlulah memastikan bahawa kediaman kita itu adalah kondusif dan bebas dari sebarang bahaya. Yang keduanya adalah kita juga perlu mengambil perhatian berhubung dengan kefahaman anak-anak kita berhubung dengan kemungkinan kemerbayaan ataupun kecederaan yang mungkin akan dihadapi oleh mereka di dalam melaksanakan aktiviti. Sebagaimana yang Puan Profesor Madia beritahu tadi, mungkin ada aktiviti menggunakan manik. Ada bahayanya dari segi tercekik. Betul. Menggunakan peralatan-peralatan untuk melukis, ada bahayanya dari segi tercucuk dan sebagainya. Dan banyak lagi bahaya-bahaya lain yang ada di rumah, terutamanya dari segi wet burn, dry burn, exhaust motosikal tercekik, terjerut dan sebagainya. Jadi
perkara-perkara ini perlu diberi perhatian oleh ibu bapa untuk memberikan sedikit penerangan ringkas kepada anak-anak kita, the do and the don'ts yang perlu mereka patuhi supaya tidak mendatangkan kemerbahayaan kepada mereka sepanjang keberadaan mereka di rumah. Dan sekiranya perlu ditinggalkan ataupun untuk seketika yang pendek, maka perkara-perkara ini perlulah ditekankan. Dan saya juga ingin mengingatkan bahawa semasa di rumah ni berlaku juga domestic drowning yang menyebabkan premature death, yang mana perkara ini juga adalah merupakan satu isu yang serius. Jadi saya memohonlah supaya ibu bapa lebih cakna di dalam melakukan aktiviti dalam bilik air. Jadi pastikan bahawa segala takungan dalam bilik air ini dapat dibuang, dan pastikan yang paling penting adalah pintu bilik air ditutup sekiranya tidak digunakan. Jadi saya rasa perkara ini perlu diberi perhatian supaya sekiranya berlaku sebarang insiden dapat ditangani dengan sewajarnya. Termasuklah kita juga perlu menerangkan kepada anak-anak kita di mana kemudahan pintu keluar kita. Pintu keluar kita di mana sekiranya berlaku kecemasan, macam mana nak melepaskan diri. Begitu juga dengan good housekeeping yang saya nyatakan tadi, bahawa sebagai paling asas adalah di mana kita simpan kunci kita. Semua penghuni mestilah tahu di mana kunci itu disimpan, sekiranya berlaku sebarang insiden dapat digunakan untuk pelepasan diri. Baik, itu dia perincian dan perkara yang perlu kita sebagai ibu bapa perlu ambil tahu, supaya ada beberapa yang Tuan kongsikan tadi, do and don'ts, good housekeeping, and then perlu bagi tahu pada anak-anak juga, okey, di manakah kunci, di manakah pintu yang sepatutnya kita keluar sekiranya berlaku sebarang perkara dan sebagainya. Baik, itu dia perincian yang terbaik daripada Tuan Nik Zulkifli Ibrahim, merupakan Ketua Cawangan Program Kesedaran Awam Bahagian Keselamatan Kebakaran JPPM. Terima kasih banyak, Tuan. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Jadi Prof Datin tadi mungkin juga boleh kongsikanlah berkenaan dengan emosi anak-anak kan. Dari segi sudut psikologi, ialah anak-anak kita ni cepat sentap jugalah kan, merajuk dengan kita sebagainya. Jadi sebagai ibu bapa, mungkin anak-anak yang di usia remaja lah terutamanya, bila dia merajuk ataupun ada kalanya mereka nak menyendiri, buat aktiviti sendiri, maksud tak bercampur dengan adik-beradik yang lain, bersama dengan ibu bapa pun rasa macam alah dah besar kan. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata daripada Datin Prof sendiri kepada ibu bapa luar sana. Ya, sebenarnya semua manusia ni senang merajuk. Betul. Sebab kita semua ada emosi. Okay, Sofia boleh merajuk, saya boleh merajuk, Munawar boleh merajuk, semua orang boleh merajuk. Malah ibu dan bapa saya pun boleh merajuk. Jadi kalau remaja itu merajuk, kita tahu dia merajuk itu disebabkan oleh satu-satu perkara yang berlaku. Dan lazimnya dalam rumah itu anak ini akan sentiasa membantu ibu dan bapa. Jadi maksudnya di sini cuba wujudkan satu suasana yang mana anak yang merajuk tadi perlu keluar dari bilik. Maksudnya kalau biasanya mereka anak ini akan membantu untuk memasak di dapur atau membantu untuk buat aktiviti di luar rumah, maka perlu panggil dia di rumah waktu yang tertentu mengikut rutin yang sepatutnya yang dibuat. Sebab itu kalau dalam rumah sepatutnya anak ini diberi rutin tugasan supaya mereka dapat jalankan tanggungjawab mereka itu mengikut yang seadanya untuk membantu mak dan ayah yang juga bekerja untuk mencari rezeki. Jadi dalam masa yang sama juga, kalau Tuan Nik tadi, saya pasti dia akan katakan bahawa keselamatan perlu dijaga. Betul, betul. Memang perlu dijaga. Mana-mana perlu dijaga. Saya tertarik, saya suka dengan apa yang disebut manik. Kita boleh guna sebagai-bagai manik, tetapi hati-hati, sebab itu perlu ada pengawasan ibu dan bapa. Malah meja dalam rumah pun perlu yang orang kata rounded shape, yang bulat di sini. Betul, Tapi yang ini ditajam. Jadi perlu ada yang bulat supaya kalau jatuh tidak melukakan. Jadi kalau nak dikira mana-mana itu bahaya, memang ada. Yang penting tidak berlaku pengabaian. Yang penting anak-anak itu suka dalam masa cuti sekolah atau cuti belajar. Itu dia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datin Prof Dr. Mariani Muhammad Noor, merupakan Profesor Fakulti Pendidikan Bahasa dan Psikologi Universiti Segi. Terima kasih banyak. Baik, itu dia yang perlu kita dan ibu bapa ambil tahu supaya kita dapat melakukan masa yang terbaik untuk anak-anak, dan dalam masa yang sama dapat juga menjaga keselamatan anak-anak walaupun mungkin terpaksa keluar bekerja. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan